Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alna khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya kasihi pengacara majlis Raisul Majlis Al-Muhtaram yang berhormat Ustaz Adun Sungai Bakar, pengurusi masjid, panitia kuasa masjid, tuan imam, tuan-tuan sedang hadirin yang dikasihi sekalian. Tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang disebut muttafaqul alaih. Kalau dua orang ini meriwayat hadis disebut muttafaqul alaih. Apa kata dia? Inna Allah katabal hasanat was sayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis bagi kita ini kebaikan dan keburukan. Bukan Allah tulis, tuan-tuan, sebenarnya Allah menghantar dua orang malaikat yang bernama Raqib dan Atid mencatat segala kebaikan dan keburukan. Yang ini yang kita takut, tuan-tuan. Ulama-ulama takut, ustaz-ustaz takut, ahli ilmuwan takut, pemimpin yang taat kepada Allah pun takut. Sebab semua dicatat. Kita tak boleh miss, tuan-tuan, satu persatu. Wa in hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilatan. Nabi kata lagi, barang siapa yang berniat nak buat baik, baru niat saja, kemudian dia tak ada nak buat, Allah tulis baginya satu kebaikan. Kata hebat tengok. Katalah malam ni tengok dekat poster tu ada ceramah Ustaz Abdullah Khairi. Niat dah, malam ni aku nak main awal pukul 6.30 aku dah kayu bersekat dah, ataupun nak naik motor dah, nak main masjid. Tiba-tiba ada halangan. Kita niat nak main, dapat satu pahala. Punya hebatnya. Jangan duduk niatnya tak main-main, kena main. Duduk niat yang orang tanya hebat tak main, niat dah dapat pahala. Dah maksud dan niat dan main dapat satu, bukan saja satu pahala. Kita cakap wa in hamma bihasanatin fa'amilaha kataballahu 'indahu 10 hasanat hatta ad'afan kathiratan. Barang siapa yang niat nak buat baik kemudian dia buat, Allah tulis baginya 10 pahala. Kemudian Allah ganda ikut apa yang Allah nak bagi. Sebab itu disebutlah masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasalil habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli subulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un. Bandingan orang yang buat baik menafkah pada jalan Allah, dia menafkah seperti mana satu ni, seperti mana satu biji benih. Bila ditanam keluar 7 cabang. Daripada 7 cabang ini setiap satu cabang 100 pula, maksudnya 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah mengganda kepada siapa yang dia kehendaki. Menunjukkan satu keluar 700, Allah ganda pula sampai 1400. Allahu akbar. Itu siapa yang niat buat dan buat. Hebatnya tuan-tuan mai hari ini niat nak main dengar kuliah, lepas tu mai pula mai duduk. Dalam kitab Riyadhus Shalihin kata, siapa yang melangkah daripada rumahnya, dia langkah tu, setiap langkah itu Tuhan ampun dosa. Tapi tak nampak tu, tak nampak pakai apa pun, tuan-tuan. Kemudian bila dah langkah, tuan-tuan main masjid, tuan-tuan buat apa dulu? Ambil wudu. Setiap anggota wudu yang kena ini Allah gugurkan dosa. Sebab tu mazhab Imam Syafi'i dia larang orang yang ikut mazhab dia la wudu. Dia kata makruh. La wudu tu supaya apa? Anggota wudu yang kena itu esok kita bangun di padang mahsyar, Nabi akan tengok, dia kata hada ummati, itu umatku bercahaya. Sebab tu makruh dia la, tuan. La. Jadi kita main tu ambil wudu, gugur dosa. Bila dah gugur dosa, tuan-tuan main-main duduk berdiri. Sebelum diri tu nak kata apa? Astaghfirullahalazim. Mesti katanya kan? Jarang orang tak kata. Ataupun orang baca qul a'udzu birabbin nas. Kemudian bila kata astagfirullah, Allahu akbar, semayang dengan imam. Tuan-tuan ingat tak? Bila kita semayang dengan imam 27 kali ganda tu bukan dia kira seorang.
dia akan kira sekaligus ni satu sah. Sama ada dia tu khusyuk tak khusyuk, yang ni tu fikir anak kunci hilang, yang ni fikir lagi nak beli gula, tak kira, tapi dia kira semua. Allah hebatnya tuan-tuan. Kalau seorang, dia kira seorang, dia kira semua. Bila kira semua, kemudian kita duduk lepas sembahyang apa dia? Astaghfirullahalazim. Dan imam semua tadi kan, semua pakai ikut, gugur dosa lagi. Kemudian bila dah duduk tu, maka kata Imam Nawawi, apabila mereka duduk di antara maghrib sampai isyak, kita duduk ni, malaikat akan tengok di langit seperti mana bintang bercahaya. Bercahaya ni, nampak ni, kalau tuan-tuan ni bercahaya. Kemudian malaikat akan turun duduk bersama tuan-tuan, dan malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, kalau lelaki, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah, warhamhu, rahmati dia. Sebab tu tuan-tuan tak lihat kawasan ni nampak malaikat no. Nampak dan lagi kini nampak. Sebab tu dia berdua belakang-belakang, sebab malaikat no tuan-tuan. Malaikat berdoa kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha, ya Allah ampun dosa dia, rahmati dia, Allah. Tuan-tuan bayang, maka inilah yang Nabi kata, kamu akan lalu di dunia, kamu akan lalu satu kawasan namanya taman-taman surga. Apa dia? Majlis ilmu. Tapi orang tak nak, tuan-tuan, sebab mereka ingat benda ni tak penting. Majlis ilmu ni, saya ingat tahun ni saya berceramah di Petronas Refinery Melaka. CEO dipanggil ceramah dekat 1,000 orang. Saya cerita pasal Nabi, tuan-tuan. Saya cerita pasal Nabi. Cerita Nabi satu-satu dengan sahabat, menangis habis satu lewat. Sopok teriak. Bila semua teriak, CEO tu main duduk sebelah saya makan. Duduk kesat ayam mata. Ya Ustaz, saya tak pernah dengar ceramah macam ni. Tersentuh hati saya Ustaz. Saya kata, ish, tak pernah dengar tak? Asalnya adalah Ustaz main, tapi Ustaz ni cerita, saya menangis, semua menangis. Ustaz, saya nak bawa Ustaz di pusing masuk Petronas ni, lebih kurang 100 hektar. Tapi saya tanya, Tuan CEO ni selalu ke buat program ni? Dia kata, saya selalu tiap-tiap minggu buat. Saya kata, pasal buat Tuan CEO buat? Dia kata, bila buat, hati manusia dekat dengan Allah, saya tak susah kerja dengan mereka. Betul lah tuan-tuan, bila hati dekat dengan Allah, dia nak tipu tak boleh. Hati dia dah terbuka, lembut dengan Allah. Sebab apa? Program ilmu tiap-tiap minggu. Tuan-tuan, macam tuan-tuan mendengar, tuan-tuan, bukan saya yang memberikan hidayah milik Allah. Saya cuma tunjukkan jalannya. Tuan-tuan, hidayah milik Allah. Macam mana nak dapat? Ni tuan-tuan, majlis ilmu menyucikan hati kita, tapi tak nampak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak bina, pangkat, darjat, keturunan, kecuali hati yang tak ada sombong, sejahtera ni, suci bersih. Sebab tu tuan-tuan, kita main program ilmu ni untuk cuci hati kita. Dia untuk pada ni, aku pun menyanyi bang. Sebab duduk lama dengan Ustaz asli dengan dia tu bagi tu apa? Hati kita tu, hati kita masalah. Bila masalah hati kita tuan-tuan, semua masalah. Duduk dalam rumah tak tenteram, tengok muka bini meluat, tengok muka laki meluat. Macam seorang cikgu sekolah saya, dia ni menikah dengan laki dia dekat 14 tahun, tak ada anak. Dia balik rumah, dia ni DG 48, dekat 5,000 gaji dah. Laki dah SPM dah. Lepas tu niaga ayam. Bila cikgu-cikgu buat function, dia bawa lah laki dah. Laki dah SPM tuan-tuan, niaga ayam, main pakai pun selekek lah. Dia kata, saya kalau main laki saya akan meluat lah. Tengok muka macam ayam. Dia kata laki, dia meluat semua. Saya kata, buat meluat. Meluat dia kata, selekek dia kata. Tak ada nak main langsung. Nikah 14 tahun tak ada anak tuan-tuan. Dia kata, Ustaz kalau boleh saya nak minta cerai. Allah tuan-tuan, tak hargai ada suami. Tapi suami ni tuan-tuan, walaupun niaga ayam, balik, setiap kali balik dia beli 2 nasi bungkus. Tak pernah miss selama 14 tahun. Satu hari Rabu, cikgu ni ada kurikulum di sekolah, dia balik-balik tuan-tuan, dia tidur. Laki dia balik, buat balik ada 2 bungkus nasi. Buat balik-balik sampai-sampai nama nasi. Ni abang beli nasi ni
Panas-panas ni main makan sekali. Dia kata ada orang makan kan, orang letih ngantuk kan. Ada orang tidur makan lah. Makan. Dia tidur tuan-tuan. Bila tidur, dia jaga-jaga senyap. Tak sekejap lagi aku makan. Mana habis? Dia pergi cari bangun-bangun tadi. Tengok-tengok, ya Allah, suami dia mati sebelah nasi bungkus yang belum dimakan. Baru telefon, Ustaz, saya banyak dosa dengan suami saya, Ustaz. Suami saya dah mati, Ustaz, kena serangan jantung. Baru nak hadapi, tuan-tuan. Allah, kita ni tentulah bila dah sampai masa nak mati baru, ya Allah, kalau dah boleh main majlis ilmu suara. Tuan-tuan ingat tak? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kamu akan tengok orang yang berdosa, masa hidup berdosa, mereka berdiri di hadapan Allah sambil menundukkan kepala. Ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka kata apa? Rabbana absarna, ya Allah, kami tengok, ya Allah. Di akhirat esok apa tengok? Neraka Allah. Absarna wa sami'na, kami dengar, ya Allah. Apa dengar? Syahiqan wa hiya taqul, mendidih api neraka. Kan? Sami'na wa wa'na. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na, ya Allah, kembali kami ke dunia, ya Allah. Na'mas salihat, kami nak buat amal salih, ya Allah. Inna mu'minun, kami yakinlah, ya Allah. Takkan suara tak keluar Allah. Setiap malam ceramah. Ini 5 ceramah. Tak kira satu ni. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil kacau. Kami tengok, ya Allah. Kami dengar, ya Allah. Kami yakin, ya Allah. Kembali kami ke dunia. Kami nak buat amal salih, ya Allah. Kami, ya Allah, yakin, ya Allah. Tak guna dah. Sebab tak tunggu nak masuk. Sama ada syurga Allah, neraka Allah saja. Sebab tu tuan-tuan, sekarang ni kita nak buat amal baik, kita terpilih-pilih. Macam saya ingatlah, baru ni saya nak pergi umrah, tuan-tuan. Ada seorang kontraktor jemput saya pergi ceramah. Kontraktor ni buat dekat tempat dia lah. Saya pun ceramah-ceramah habis, saya tanya, Angah, saya bagi Pak Long, jom kita pergi umrah. Dia kata, apa? Ustaz, tak sampai seru ni. Saya kata, ni saya seru. Ustaz, hidayah tak main. Cakap macam-macam. Dia kata, aku suka Pak Long tak pergi sudah. Tuan-tuan, baru ni saya ceramah, kontraktor semua dinilai, semua kontraktor. Saya ceramah serta 2 tempat di akhirat esok, surga dan neraka. Ahli surga kata, kami lama dah duduk surga, boleh dah tengok masuk neraka. Yang neraka kata, kami lama dah duduk neraka, boleh dah masuk surga. Malik dengan Ridwan dia bincang mana boleh ahli surga, mana boleh masuk neraka. Ahli neraka pula mana masuk surga, Tuhan tak ampun dosa lagi. Lalu malaikat kata boleh, dia pun tengok boleh, dengan syarat buat jabatan. Lalu dibagilah kepada ahli neraka ni 6 bulan buat jabatan. Dia ceramahlah dekat kontraktor, dinilai di Negeri Sembilan. Semua kontraktor ni jutawan semua. Maka dia bagi dekat ahli neraka 6 bulan buat jabatan sampai separuh. Yang ahli syurga pula 6 bulan. Tengok tuan-tuan, 3 bulan ahli neraka siap dah. 3 bulan siap, kami tengok dah. Yang ahli syurga ni 3 bulan tak siap, 4 bulan tak siap, 6 bulan apa pun tak ada. Maka malaikat Ridwan pun dia kata, pasal apa ahli syurga tak siap? Sepatutnya janji ditepati, tapi tak siap. Dia kata, pasal apa tak siap ni? Ridwan cek balik, rupanya kontraktor tak ada belah syurga. Tak tahu dah, kontraktor semua duduk belah sana. Kontraktor tu dengar-dengar, oh Ustaz kata tapi duduk belah sana, sama Ustaz. Saya kata kalau tak madu belah sana, buat baik banyak-banyak. Tutup Ustaz. Ni kontraktor ni lah, dia tak pegang. Pada, jom, di umrah. Tak sampai seru. 2 minggu nanti umrah, tuan-tuan. Dia main jumpa saya naik motor. Tengok muka saya. Ustaz, awak dah sampai seru. Saya kata sampai seru apa? Hidayah dah turun Ustaz. Saya nak pergi umrah tengok Ustaz. Saya kata Pak Long, 2 minggu ni macam mana nak buat? Pisau semua dah tulis dah. Mana boleh? Ustaz ni orang nak pergi kan tak mau bawa pula. Saya kata boleh Pak Long pergi. Saya tempah ke orang lain.
Saya tunggu di Jeddah. Tak apa. Naik kota lain pun tak apa. Yang penting Ustaz tunggu di Jeddah. Jadi saya tempat ke kota Barat. Dia naik lah ke kota Barat seorang dia lah. Tapi bukan dia naik seorang lah, naik ramai lagi lah. Kalau dia seorang kaya semua kan. Dia naik ke kota Barat sampai di Miqat. Dia niat saya bawa tu masuk apa nama Mekah. Sampai di hotel Mekah saya bagi tazkirah. Wabi terbayar habis. Lepas ni tak pernah pergi Mekah ni. Umrah tu tak pernah haji pun tak. Saya pun kata lah, okey tuan-tuan, yang lelaki nak masuk di Masjidil Haram, tuan-tuan yang kerja haram ni tolong itibak. Itibak ni masuk apa? Tutup belah kiri, buka belah kanan. Pak Long tu main bisik kat tengok apa kereta tu. Ustaz, kalau tak buka dia. Saya kata dia buka belah ni sunnah Nabi. Dia buka, ya Allah, dekat lengan dia ni tatu skorpion kalau jengking. Tu orang besar. Ustaz jangan tanya Ustaz. Saya masa muda, apa orang tak buat tu saya buat. Ustaz selalu bagi tazkirah. Ada orang dengan dosa dia tak nampak Kaabah Ustaz. Ada orang tak boleh keluar Ustaz. Ada orang sesat Ustaz. Saya banyak dosa Ustaz, mungkin tak nampak Kaabah Ustaz. Dia susah hati. Saya tak bangun dengan susah hati. Tak nampak, saya doa. Dia pun buka. Bila buka dia jalan. Bila jalan orang semua akan tengok. Ni gangster penuh. Tuan-tuan banyak orang Melayu ni kalau ada tatu tu memang gangster dia. Di Mekah mana ada orang Melayu ada tatu? Dia ni orang akan tengok. Kalau ada pun orang Amerika, orang Negro macam Mike Tyson. Mike Tyson ni tatu ni, tapi dia Islam tuan. Dia masuk Islam, dia pergi haji baru ni. Tahun lepas kan dia tawaf sa'i, orang akan tengok dia tatu. Tapi dia Islam, alhamdulillah Tuhan buka hidayah dalam penjara. Kita harap dia masuk Islam. Macam tu dia kata Michael Jackson juga di antaranya masuk Islam. Sebab abang dia, abang dia nama apa tu? Kelmain buat tau. Abang dia masuk Islam. Abang ni dakwah dia kata Michael Jackson masuk Islam sebelum dia meninggal. Kalau dia Islam, alhamdulillah tuan-tuan. Jadi dia jalan semua pakai jalan sampai dekat pintu King Abdul Aziz. Saya kata okey, langkah kaki kanan itu saya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dah habis. Allahumma ighfir li zunubi waftah li abwaab rahmatik. Langkah kaki kanan, dudukkan kepala, tawaduk kepada Allah, jangan ada riak sombong. Semua langkah, semua duduk. Semua tak pernah pergi lagi ikut Kalau siapa yang pernah pergi tak ikut tuan ke belakang. Saya pun bawa sampai dekat Rukun Yamani. Rukun Yamani sini Hajarul Aswad. Sampai tuan-tuan duduk. Semua duduk. Bila duduk, saya kata tuan-tuan angkat kepala, tengok Kaabah 20 pahala. Pak Long ni dia nak angkat, dia takut. Pecah mata dia angkat belah-belah. Dia buka mata, buka. Ustaz nampak Ustaz. Bila nampak ya tuan-tuan, yang mata keluar menangis. Di Mekah ni kita bawa pi. Saya tengok kalau dia tu bawa bini, dia lupa bini tu. Bawa suami, dia tinggal suami. Bawa anak pun tinggal. Main dengan kampung, kita tengok-tengok dia excited. Keluar daripada mulut dia, Ustaz, ampun dosa saya Ustaz. Dia minta saya ampun dosa. Saya kata Pak Long ni depan Kaabah ni minta dekat Allah lah. Lupa Ustaz. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Dia menangis. Dia teriak tuan-tuan. Di Mekah seorang teriak, 40 orang teriak. Semua teriak. Bila semua teriak, bangun tuan-tuan. Jom kita tawaf. Ada seorang Ustaz, nak mula kat mana ni? Nampak tak Hajarul Aswad? Nampak? Hajarul Aswad ni mulanya kita nak tawaf. Saya tanya pada tuan-tuan. Kita kena niat dah. Pak Long pun tak tahu apa. Ustaz nak kena niat, tak kena niat. Saya kata tak niat pun tak buat dah. Sebab kita dah niat nak buat umrah. Terangkat dah. Tawaf kita ni. Wah tu tak okey. Oh, kalau tak tahu nampak Hajarul Aswad, kalau tak tahu lagi tengok dekat tiang ujung sana. Ada lampu hijau. Lampu hijau tu daripada dulu sampai sekarang dia tak turun tuan-tuan. Tuan-tuan jangan lupa turun pula lampu hijau tu. Budak-budak ni dia faham. Alhamdulillah. Jadi mulalah daripada lampu hijau tu. Tawar habis. Saya bawa depan Multazam. Ni Hajarul Aswad. Ni pintu Kaabah. Hajarul Aswad pintu Kaabah, nama Multazam mustajab doa. Saya bawa dia, okey, sembahyang sunat tawaf. Dah habis sembahyang, okey tuan-tuan, doa mustajab. Saya pergi tuan-tuan umrah ni 16 bulan ni, esok ni mungkin 4 tolak bawa 40 orang. Bulan 4 nak pergi lagi, bulan 5 pergi lagi, bulan 6 pergi lagi, bulan 7 pergi lagi. Sebab tahun ni saya cuti tu ambil cuti setahun, tak ada pajak.
Jadi bawa orang pergi umrah aja tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan, saya bawa lalu kita pergi doa. Saya doa tuan-tuan 10 perkara depan multazam. 9 makbul. Satu lagi yang tak makbul. Tuan-tuan tahu tak? Baca gelar. Bukan doa yang tu. Saya doa, ya Allah, bagilah aku masuk syurga, ya Allah. Belum bagilah, sebab tak mati. Harap masuk syurga dah. Nikah tu tak doa. Bini tu ada lagi. Kalau dia dengar, mampu aku malam ni. Saya bukan takut bini tuan-tuan. Bini saya menggerunkan. Oi, tengok berolong. Oi, tuan-tuan. Dari doa. Pak Long ni duduk sebelah. Ustaz nak doa apa? Saya Arab sepetong tak tahu. Kalau tak tahu Melayu apa tu? Melayu pun tak tahu. Kalau tak tahu, Pak Long sebut dosa. Saya amin. Tuan-tuan yang angkat tangan. Ya Allah, aku pernah rokok perempuan ini, ya Allah. Dia sebut nama. Ampun dosaku, ya Allah. Saya dengar. Amin. Aku, ya Allah, pernah buat ni. Ampun dosaku. Aku pernah bunuh orang ni. Ampun dosa. Saya dengar. Oh, dia ada dosa. Ni manusia apa ni? Pak Long nampak tak? Orang ada peluk. Pak Long nak peluk tak? Nak. Tapi Pak Long tak boleh peluk. Sebab Pak Long dalam ihram. Kalau peluk, kena bayar dan minyak wangi. Maka apa-apa. Jom kita pisah. Sebelum nak sahih tuan-tuan, bangun. Kita minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam ni Nabi kata, Man ma'u Zam-Zam fasyariba fa'ahsanu fa'aqama. Barang siapa yang air Zam-Zam tu dia nak minum, baik baginya berdiri. Di Mekah ni, habis kita solat awal, sunat awal, kita pegang air Zam-Zam 5 syarabadah seperti mana apa kita niat. Tuan-tuan pegang tu berdiri betul-betul dengan Kaabah tu. Ya Allah, aku ada kencing manis, ya Allah, sembuhlah penyakitku. 3 kali tegak. Kalau ada pula apa darah tinggi, ya Allah, darah tinggi, ya Allah, tak pernah turun, naik selalu, turunlah ya Allah, tegak sembuh 3 kali. Ada lagi buah pinggang, ya Allah, rosak, ya Allah, bagi semua dah tegak. Ada lagi gatal semua badan. Kalau banyak sangat, sekali doa angkat tu, ya Allah, banyak sangat penyakit jalan buanglah, ya Allah. Dah banyak sangat dah ada doa kan. Orang nak belah pun susah, jalan buanglah. Sebab seperti mana kita niat. Itu di Mekah namanya air Zam-Zam. Kalau di Madinah ada juga yang bagus. Kita tahu tak? Tamar Ajwa ni lebih kurang macam air Zam-Zam. Siapa yang berpagi-pagi dia makan 7 biji, Nabi kata Allah jauh daripada racun dan sihir. 7 biji. 7 biji lah tuan-tuan, pagi-pagi 7 biji. Tamar Ajwa yang betul original. Kalau tuan-tuan tengok yang original ni lebih kurang besar ni aja, besar hidung ni. Lepas tu di kulit dia kadang-kadang dia tulis Allah Muhammad. Tuan-tuan tengok ada orang. Kalau tak tulis tu bukan Ajwa. Yang Nabi tanam daripada tangannya, ada kadang-kadang Muhammad, kadang-kadang Allah. Yang tu Nabi kata kalau siapa makan pagi-pagi 7 biji, Allah jauh daripada racun dan sihir. Tapi tak boleh makan banyak-banyak, 7 biji saja. Tuan-tuan kalau makan banyak-banyak, ada kesan sampingan. Kepala kita boleh jadi botak. Tuan-tuan yang ustaz, pasal apa botak pula? Pasal harga dia mahal. Sekilo saja 20. Tuan-tuan bawa 2,000 yang makan saya sekilo, tak botak kepala. Nak beli baju, nak beli lagi kan. Di Mekah air Zam-Zam, di Madinah Tamar Ajwa. Di Mekah nama Multazam, di Madinah ada Raudhah. Raudhah ni kalau tuan-tuan nak tahu, tiang dia ada tanda Had Masjid Nabawi. Sebab tu kalau tuan-tuan panggil saya bagi kursus, saya akan cerita satu persatu. Tuan-tuan kalau dengar kursus umrah atau haji dengan saya, mula-mula mukadimah sampai habis tuan-tuan rayaknya. Saya bawa umrah, naik pas yang teriak tak? Naik sampai topak teriak tu, balik sampai teriak. Balik tu teriak tak habis lagi. Dia kata, Ustaz, teriak saya Ustaz, ayat mata. Saya kata, bila kita menangis, tuan-tuan, hati kita lembut. Bila hati lembut, hidayah Allah bagi kat kita, tuan-tuan. Saya tunjuk jalannya. Jadi saya pun kata, okey dah minum, jom kita pisang. Siapa habis dulu, tunggu di marwah. Jangan tahan lagi. Ekor ni ada yang lambat, ada cepat, tunggu. Saya tunggu dulu. Tunggu siap, dah semua dah 40 orang. Okey, keluarkan gunting. Dapat keluar. Saya terus takluk sendiri. Tarik rambut. Tarik rambut. Saya kata gunting letak dekat rambut. Bila letak ada tuan-tuan, saya pakai tangan. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Seperti mana gugurnya rambut kami ketika kami tahlul ya Allah.
gunting, air mata keluar. Seorang menangis, 40 orang menangis, semua teriak. Bila semua teriak, saya kata siapa cepat dia dapat. Saya nak pergi dekat Multada. Pak Long ni dia tak ada apa bini, tak bawa anak, tak bawa. Dia dulu dia pergi kat saya, Ustaz tak bawa kan? Pak Long nampak tak? Tu orang tu peluk. Pak Long nak tak? Nak Ustaz. Bila nak, saya pun, oh mana dia Pak Long ni dulu ni? Pegawai tentera, berpangkat pegawai waran. Pegawai waran ni tuan-tuan kalau duduk kat padang trek tu, siapa orang tak panik kan? Dia duduk tu, squad, sedia! General pun menghambuk. Kira dia, oh muat tu ada lagi dah kan? Kontraktor juga saya bawa dia. Bawa-bawa orang peluk penuh. Saya tengok ada semua muka Arab. Bagus ya akhi. Dia kali-kali. Khalas, habis. Arti ni bagi saya. Arab tu bila kata macam tu, dia tengok Melayu. Lagi dia peluk. Pak Long ni, Ustaz, bagi saya Ustaz. Depan Kaabah pun nak tumbuk lah. Orang ni, orang ni tak tahu lah. Dia kata, Pak Long ni depan Kaabah ni. Astagfirullah, lupa Ustaz. Astagfirullah, lupa tuan-tuan. Kadang-kadang pergi depan Mekah ni, pergi Mekah tuan-tuan, Tuhan tunjuk apa peribadi kita. Macam baru ni saya jumpa ada seorang CEO syarikat. Cerita dalam cerita ni, CEO ni dia teriak depan Multazam, saya jumpa. Kenapa yang tuan teriak sangat? Saya kenal dia. Dia kata, Ustaz, saya nak pergi Mekah ni, umrah ni, saya buat kenuri. Bila buat kenuri orang main, orang sadar kait betul tak? Orang bagi RM5, RM10, dia ambil duit yang bagi tu, dia bagi balik. Dia, dalam hati dah, aku ada duit yang aku pergi umrah ni, yang aku ada bagi berapa? Dalam hati tu, bukan dia sebut, tapi orang bagi, tak payah. Dia bagi bola bagi, ambil, bagi balik. Dalam hati dah, aku ada duit yang aku pergi umrah, yang aku ada bagi berlebar. Dalam hati dah, kalau aku tak ada duit, aku pakai kad kredit. Dalam hati dah, dia tak sebut. Tuan-tuan, dia pergi buat umrah yang kedua, niat di tangan. Dia buat keluar postbag, dia letak di atas, dalam tu ada RM10,000. Ada kad kredit berkeping-keping. Dia tunduk-tunduk ambil wudu, hilang postbag. Dia tak tahu nak buat apa. Main duduk depan Multazam. Ya Allah, ampun dosa aku dah teriak. Dia kata, Ustaz, saya dalam hati ya, kalau tak ada duit, ada kad kredit hilang, duit hilang, apa pun tak ada. Tak apa pun tak ada Ustaz. Tu yang saya menangis depan Multazam. Saya tanya, duduk di mana? Mana hotel dia bawa? Bawa ada Ustaz saya kenal. Ustaz itu pun ada Ustaz dah main dah bagi tazkirah kat kami. Saya pun bagi tazkirah pagi tu, bulan doa. Bila dah bagi-bagi pakai teriak habis, tuan-tuan, kawan kita ni main Mekah, hilang postbag, apa pun tak ada. Kad kredit pun hilang. Kita buat kutipan, kutip dapat RM1,800. Di sana tuan-tuan orang murah nak bagi dapat RM1,800. Saya pun ambil, main bang nak ambil duit ni. Dia pegang duit dalam kepiak tu, dia teriak, Ustaz, saya main Mekah ni, saya ingat kalau tak ada duit saya pakai kad kredit hilang, duit hilang Ustaz. Saya main belanja di Mekah, ihsan orang Ustaz. Kalau di Mekah jangan mulut celupat tuan-tuan, hati jangan celupat. Sebab tu mesti hati ni sejahtera. Jadi Pak Long ni saya kata, Pak Long nampak tak? Dia peluk, sama. Saat dia keluar lagi Pak Long peluk. Arab tadi dah 20 minit, dia peluk. Ya akhi, khalas. Arti ni sudah bagi saya. Arab tu keluar pelan-pelan. Bila keluar saya pegang Pak Long ni, dia pecik je. Saya tolak dah. Kalau tuan-tuan nak pergi peluk, cara macam mana? Dada ni tuan-tuan bagi kena kapak, pipi kanan letak, tuan-tuan angkat mustajab doa tuan-tuan, minta lah. Bila saya tolak dah, dada dia kena kapak, pipi dia letak, dia gantung, dia tinggi, bergantung dekat pintu. Bila bergantung je, pipi kena kapak. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Dia teriak. Bila dia teriak, tiba-tiba dia sedar. Dia tak tahu nak doa apa. Saya bisik kat telinga, doa supaya Allah ampun dosa isteri kita, anak-anak, mak dan ayah kita. Dia pun, ya Allah, ampun dosa isteriku, anak-anak, mak dan ayahku, ya Allah. Tiba-tiba senyap dah. Saya bisik kat telinga, Pak Long, doa, murah rezeki. Lupa Ustaz. Ya Allah, murah rezekiku ya Allah. Lepas tu dia senyap dah. Saya pergi kat telinga, sudah bagi orang lain pula. Dapat doa pun tak tahu kan. Kemudian saya tarik dah. Maju duduk kat makam Ibrahim. Masa tu orang tak ramai tuan-tuan. Dekat-dekat nak masuk apa, waktu lebih kurang pukul 1 panas. Dia duduk, dia kesak air mata. Pak Long, apa rasa? Ustaz, saya umur 58 Ustaz. Saya tak pernah teriak Ustaz.
Pasal apa? Pipi saya, dada saya kena Kaabah, air mata keluar Ustaz. Saya kata Nabi pernah bersabda, apabila manusia itu dekat dengan Allah, dia rasa berdosa, dia beku, dia menangis. Fa'in lam tabku fatabaku, dia tak boleh, dia paksa. Air mata yang mengalir secara paksa juga tanda dia, Allah ampun dosa Pak Long lah, Pak Long. Dia angkat tangan, Alhamdulillah. Bukan saja Alhamdulillah tuan-tuan, dia balik-balik, rupanya dia nak buang datu. Dia doa dah. Dia balik-balik pusing 180 darjah. Semayang tak pernah tinggal di masjid. Sebab tu saya nak kata hidayah milik Allah. Kadang-kadang orang dapat hidayah di Mekah, kadang-kadang di masjid Sungai Bakar. Hidayah bukan milik ustaz, milik Allah. Kita buat ceramah aja, jangan kira. Lalu dia kata, Ustaz, saya Tuhan ubah segalanya. Dia ulang balik. Dia jumpa dia dekat Jumaat yang pertama, lepas balik dia duduk sebelah saya depan mihrab, pakai jubah ni, pakai sobat, pusing tuan. Dia kata, Pak Long, macam mana umrah? Ustaz, hidayah milik Allah Ustaz. Dia kata saya kata macam mana? Rupanya dia nak buang datu tuan-tuan, dia selak baju. Tengok merah menyala ni. Tuan-tuan dia buat apa? Balik dia nak buang datu, dia pasang setrika. Dia pasang punya panas, dia ambil setrika panas tu, dia letak, dia angkat. Keluar kulit ni. Dengan datu-datu keluar. Merah ni. Saya kata, Pak Long sanggup buat macam ni tak? Dia sebut 2 kalimah. Saya menangis depan mihrab. Dia kata apa? Ustaz, lebih baik api serika membakar kulit saya Ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat Ustaz. Sebab tu saya nak apa? Hidayah bukan milik Ustaz, milik Allah. Tapi kita kadang-kadang marah Ustaz ke tak? Tuan-tuan tengok tak ngam Ustaz, marah. Tuan-tuan kalau nak marah dengan Ustaz, pasal apa? Tuan-tuan tengok TV, tuan-tuan tak ngam dengan TV, tuan-tuan marah TV kan? Dengan TV, bengam TV dia ambil empuk, beli gula. Bengam dia empuk dia apa? Tuan-tuan marah Ustaz, pasal apa? Ustaz cuma tunjuk jalan, hidayah milik Allah. Sebab tu tuan-tuan, apabila kita niat nak buat baik, kita datang, Allah ganda sampai 700, sampai 1400 pahala dah. Sebab tu bila saya bawa Pak Long ni, baru ni tuan-tuan saya dapat Mahat Tafiz. Tiba-tiba 1000 lori main dekat Mahat Tafiz saya. Saya tanya driver, ni siapa hantar ni? Kami tak dibenar bagi tahu siapa hantar. Saya tahu mesti Pak Long ni nak. Saya pun naik motor pergi rumah dia. Pak Long hantar tanah 1 lori 140. Kalau 1000 tak 140,000. Dia kata, dah bukan saya. Dah mesti Pak Long lah. Mesti Pak Long hantar. Dia kata, betul Ustaz, Pak Long banyak ni 140,000 ni. Dia kata apa? Ustaz, tanah yang saya hantar 140,000 tu Ustaz, belum tentu untuk melepas akan seksa saya di tanah kubur nanti Ustaz. Kita tengok, hidayah milik Allah. Tapi kita kadang-kadang tak nak cari hidayah tu kan? Kita lari pada tak mau dengar. Macam baru ni saya dijemput untuk ceramah di satu masjid. Bukan ceramah, baca khutbah. Masjid 4.5, Kampung Sementar, Kampar, Kelangu. Pukul 12.30 dia masuk rumah. Pukul 12.25 bertolak naik kereta. Ada seorang telefon. Assalamualaikum Ustaz. Private number, tak ada nombor. Assalamualaikum salam. Ni Ustaz Allah tadi kan? Ustaz dah baca khutbah tadi kan? Masjid 4.5, Kampung Sementar, Kampar. Dia ada. Ustaz jaga. Ustaz hentam kami. Ustaz siap. Dia sound kita dalam masjid, dalam telefon. Saya kata, kalau tuan berani, kenapa private number? Nama apa tuan ni? Tak payah tahu nama. Tapi Ustaz jaga. Ustaz hentam. Ustaz siap. Saya tunggu Ustaz di masjid. Dia kata, okey, saya pun tunggu. Ingat saya takut. Saya tuan-tuan ceramah, orang tikam tayar kereta saya pun kena. Tayar kereta tikam, kembuat tuan-tuan. Kita keluar-keluar, kita tengok, kembuat. Bukan download tuan-tuan. Tayar tu mencelinok 500 tu. Tengok-tengok, Allah baru tukar 2,000. Bulu ada. Allah, tapi seorang anak muda main, Ustaz, jangan susah hati Ustaz. Ingat, jangan susah hati. Dia nak ganti lah. Dia kata apa? Ustaz, dia tikam tayar kita Ustaz, dia tak tikam perut Ustaz. Makan dalam je. Saya kata betul juga dia tikam perut, ketemu kan. Makan dalam dia.
tikam saya tuan-tuan, ugut saya. Biasa tuan-tuan, ustaz tak ada apa. Tu boleh takut dengan kita. Takut apa tuan-tuan? Kita ustaz ada tuan-tuan juga. Saya kecil manis ada, darah tinggi pun ada. Baru ni masuk hospital, tak tukarang ada. Tak bertukarang darah tinggi macam mana? Hati ceramah, dia tengok bagi syahid. Betul tak tengok dengan apa? Tengok dengan gulai, kari, ayam panggang, aku ke darah tinggi tuan-tuan. Bukan syahid pasal lain. Jadi bila dia kata macam tu, saya bumi. Dalam hati, aku mati sekali aja. Sampai-sampai 12.30, saya pun masuk. Tuan-tuan, doa ni bagus tuan-tuan, hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahassantu bihizni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul hafal. Tambah ya. Tahassantu bihizni la ilaha Muhammad. Dengar tangan. Ayat terkubu. Saya ambil daripada Dr. Harudin. Patut tu dengar masuk. Tuan-tuan, bila hati kita letak kepada Allah, manusia akan takut kepada kita. Saya masuk, duduk. Tengok Nazir, pengurusi masjid. Ustaz tengok depan meja ustaz tu. Saya pun kali. Tu ustaz. Dia selalu kunci masjid. Tak bagi ustaz masuk, tak bagi orang ceramah, tak bagi semua ni. Dulu ustaz, masa zaman dia menang, dia dah kalah, dia tak boleh apa ustaz. Dia duduk depan. Saya kata ustaz saya cakap. Tuan-tuan, kita nak takut apa? Dia pun makhluk Allah, saya penat. Saya umur 45 tuan-tuan, duduk ceramah ni ketika umur 21. Dekat 23 tahun dah. Takkan kita tak tahu nak tackle hati manusia. Dia duduk depan tu, dia buat keluar handset. Dia buat keluar tu, dia tekan tu, dia ambil gambar. Duduk depan dengan muka macam Jepun. Duduk depan, dia ingat kita takut tuan-tuan. Saya tackle dia. Saya cerita tentang Nabi kekasih Allah, dia kata, ingat tak dalam peristiwa peperangan Uhud? Dia dengar. Ketika Nabi SAW berpesan kepada Abdullah bin Zubair, wahai Abdullah, jangan tinggal Jabal Rahmah. Apa berlaku? Tiba-tiba dalam peperangan yang pertama, menang Nabi. Mereka turun nak ambil harta rampasan dengan 4 orang bersama Abdullah bin Zubair. Kemudian datang Khalid Al-Walid daripada belakang, serang Nabi. Bila serang Nabi jatuh tuan-tuan di dalam lubang yang digali oleh Abu Amir Al-Tirah. Abu Amir ini yang buat masjid yang dibina bukan asas takwa. Bila Nabi jatuh dalam perang itu, patah giginya. Gigi dah patah tuan-tuan. Kita dalam kerja Islam ni bukan patah gigi tuan-tuan, patah gigi. Lalu datang musuh nak bunuh Nabi. Nabi tepih dengan benteng tu. Musuh ni pukul, pecah benteng besi tu. Besi tu kena serpih tuan-tuan. Serpih besi tu tikam dahi Nabi 3 lubang. Lalu sahabat ni datang bunuh musuh ni. Ada seorang sahabat nama Abdul Rahman. Tuan-tuan dekat tu lah. Tapi tuan-tuan lah. Abdul Rahman ni dia tengok dia sayang Nabi. Dia buat macam mana? Dia nak cabut besi yang ada di dahi Nabi. Dia pegang tangan Nabi sakit. Tuan-tuan dia buat macam mana? Dia guna gigi dia. Dia gigit besi tu tuan-tuan. Dia tarik-tarik. Giginya tertanggal, besi tertanggal. Ada lagi satu besi. Dia guna lagi gigi. Dia tarik tuan-tuan. Gigi tertanggal, besi tertanggal. Ada satu lagi. 3 semua. Dia guna gigi. Dia tarik tuan-tuan. Besi tertanggal, gigi tertanggal. Berdarah ni, busi ni. Lalu Nabi kata, wahai Abdul Rahman, kamu tak sayang gigi kamu kah ya Abdul Rahman? Apa kata Abdul Rahman? Ya Rasulullah, aku lebih sayang kamu ya Rasulullah daripada gigiku yang patah ini ya Rasulullah. Dia mula dah slow dah. Hak muka macam jebon, tak apa jebon dah. Muka macam tu lah. Saya pun kata, kemudian darah itu bersembur melalui dahi Nabi. Keluar darah. Ada seorang sahabat Nabi namanya Malik bin Sinan. Malik ini ialah bapa kepada Abu Sa'id Al-Khudri yang banyak menulis hadis. Lalu Malik bin Sinan ni dia sayang Nabi tuan-tuan. Darah yang ada di dahi Nabi dia buat macam mana? Dia hisap. Dia hisap darah tu. Bila darah tu berada dalam mulutnya, dia tak buang, dia telan. Bila dia telan, Nabi kata apa? Barang siapa yang darahnya bertemu dengan darahku, Allah akan haram darahnya daripada api neraka Allah. Dia mula tutup telefon, bukan dalam poket. La teriak dah. Tuan-tuan, hidayah
milik Allah, bukan milik ustaz. Bila dia menangis, terus saya mainkan perasaan dengan cerita Nabi. Saya kata, ingat tak Abu Sa'id, Abu Ayyub Al-Ansari, ketika mana Nabi hijrah, Abu Ayyub, ya Allah, bagilah Nabi duduk di rumahku. Dia doa direct kepada Allah. Dalam kisah kata, sahabat lain, Nabi datang, ya Rasulullah, duduk rumah aku ya. Lalu Nabi kata, jika sekiranya kamu lihat akan unta ini, di mana tempat berhentinya, di situlah tempat tinggalku. Abu Ayyub, ya Allah, bagilah unta Nabi ini berhenti di rumahku. Sebab Nabi ini bila duduk di rumah sahabat, barakah, berkah tuan-tuan. Jadi Abu Ayyub nak supaya duduk rumah dia. Tiba-tiba unta ni jalan-jalan berhenti depan rumah Abu Ayyub. Doa Abu Ayyub direct ke Allah. Yang sahabat lain offer kat Nabi, tapi Abu Ayyub offer kepada Allah. Sebab tu kalau kita letak kepada Allah, kita tak takut dengan manusia tuan-tuan. Akhirnya Abu Ayyub, alhamdulillah kau kenangkan doa aku. Ya Rasulullah, rumahku 2 tingkat. Engkau tidur di atas ya Rasulullah, aku tidur di bawah. Nabi kata, tak bolehlah kalau aku tidur di atas, aku banyak tetamu. Kau ada isteri mengganggu engkau. Engkau yang tidur di atas, aku tidur di bawah. Jadi satu malam tuan-tuan, suasana dingin, sejuk. Di Madinah tuan-tuan sekarang ni 4 darjah Celsius, sejuk. Abu Ayyub ni dia tidur-tidur. Wah, dan tidur buat. Tidur-tidur tersepak jalan tubuh ayam. Dia takut ayam tu jatuh dekat Nabi bawah. Dia lap dengan kain selimut yang dia duduk selimut tu. Dengan bini dia, dia nak basah dia. Bila basah, tidur lah. Dah lah sejuk. Selimut sejuk pula. Ketak tak cerah dengan bini dia. Ketak ni. Kan? Akhirnya pagi subuh turun, menggeletak. Nabi kata, wahai Ayyub, awak tu geletak. Ya Rasulullah, semalam aku tersepak cawan, takut ayam jatuh kena kamu. Aku lap dengan kain selimut yang basah tu. Aku tak boleh tidur ya Rasulullah. Nabi kata, kalau demikian tak apa. Mulai hari ini aku tidur di atas, engkau tidur di bawah. Tapi tetamu aku di bawah. Malam tu tuan-tuan, Nabi tidur suasana panas. Kalau panas tuan-tuan, 48 darjah Celsius. Panas. Kita 34. Oh tu duduk. Oh panas. Panas kau dah mesti jadi aircon tak ada. Bila nak buat aircon dah. Cuti dah tuan-tuan, beli kurang sikit, buat aircon. Tak buat aircon kat tuan-tuan tak apa, buka ustaz sudah. Lagi sejuk sikit, panas. Bila panas, Nabi berpeluh tuan-tuan. Peluh Nabi lebih harum daripada kasturi. Peluh kita, jangan tanya Pak Cik, oh tak mandi 2 hari, main semayang Jumaat, orang tak madu. Oh, sungai dah. Busuk yang Nabi ni lebih harum daripada kasturi. Pernah Sayyidatina Aisyah, Nabi masuk jamban, Sayyidatina Aisyah masuk pula. Wangi najisnya, air kencing wangi. Kita kalau makan buah benua, main kencing dekat tandas masjid, keluar sabar kencing, baru benar ni tu. Sampai dekat Pak Imam bumbung lagi. Nabi ni wangi. Bila Nabi tidur berpeluh. Peluh Nabi menitis celah-celah pelepah tamar yang disusun. Jatuh ke bawah. Bila jatuh atas muka Abu Ayyub. Abu Ayyub sedang tidur, jatuh dia pegang. Wangi, dia tahulah peluh Nabi. Dia sayang Nabi, dia buat macam mana dengan mulut. Peluh tu jatuh, dia pembang betul-betul. Jatuh dia telan. Tengah duk mana tu Nabi turun. Wahai Abu Ayyub, kenapa kamu duk buka mulut? Ya Rasulullah, peluh kamu jatuh daripada atas, lebih harum daripada kasturi. Aku sayang kamu ya Rasulullah, aku minum peluh kamu ya Rasulullah. Nabi kata apa? Oleh kerana engkau telah meminum akan peluhku, engkau akan duduk bersamaku di syurga. Hidayah milik Allah. Bila saya cerita macam tu, yang lelaki tadi hadap di kamar tu teriak. Saya kata teriak dah. Bila habis teriak, saya mainkan dia, main menangis. Bila menangis, saya naik baca khutbah. Tuan-tuan tahulah khutbah saya 20 minit. Semua satu masjid tu, semua teriak. Termasuk Bangladesh, saya tak faham teriak tu. Teriak habis. Bila habis teriak, saya semayang Jumaat, habis bagi salam, doa. Tiba-tiba yang gugur tu main, cium tangan saya, peluk saya. Ustaz, minta maaf Ustaz, yang telefon gugur Ustaz tu saya. Tak ilah mengaku dah. Hidayah tuan-tuan milik Allah tuan-tuan, bukan milik Ustaz. Macam dia kata, selama ni kamu diingat kalau Ustaz main selalu hantar. Nak hantar apa, kita habang benda betul ya tuan-tuan.
Kalau tuan-tuan nak marah saya, TV tuan-tuan tak betul pun hamba tak marah. Kenapa aku betul yang hamba marah? Kalau hamba marah kat TV kata tak betul, hamba empuk dia. Jangan dia empuk aku. Ini mana mau tak betul. Mana tahu dia? Oi, saya ada tahu dia, oi. Majlis Pulau Pinang, tanya Ustaz Abdul Khairi ada tahu dia tuan-tuan. Untuk ceramah, mengajar dan sebagainya. Nur Selangor pun dapat tahu dia tuan-tuan. Kat kita bawa kat. Tahu dia Selangor. Jadi malam ni saya mengajar ada tahu dia. Apa tengah doa aku. Ada tahu dia tuan-tuan. Tak payah cek. Jabatan Agama Islam Pulau Pinang dan Selangor tuan-tuan. Jadi bila kata macam tu, habis tu tuan-tuan, kata Ustaz, saya ni banyak dosa lah Ustaz. Saya kata kalau banyak dosa, nampak tak? Sah pertama, duduklah, doalah kepada Allah supaya Allah ampun dosa kamu. Dia pergi duduk tuan-tuan, dia tunduk, menangis dia tuan-tuan. Kemudian saya pun masuk dalam kereta, tiba-tiba seorang Indonesia lari daripada kamu. Bapak Ustaz, Bapak Ustaz. Dia kata, Bapak kamu ni mana otak buka pintu. Bapak Ustaz, saya dengar khutbah Bapak Ustaz, saya menangis. Ustaz, Bapak Ustaz, saya banyak dosa Bapak Ustaz. Tuan-tuan, hidayah milik Allah. Saya kata, Bapa masuk dalam masjid, pergi doa kepada Allah, Allah ampun dosa kamu. Sebab tu saya nak bagi tahu tuan-tuan, benda yang baik ini kita sampai aja. Sebab bila kita duduk tenang benda yang baik kita buat, kita akan dapat 10 pahala. Allah ganda lagi. Kemudian wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang niat nak buat jahat, aku nak pitikkan nombor ekor, tiba-tiba belakang masuk hospital, dia takkan tikam nombor ekor, Allah tulis satu kebaikan. Guna dahsyatnya Allah. Wa in hamma bi sayyi'atin fa'amilha kataballahu 'indahu sayyi'atan kamilatan. Barang siapa yang niat nak buat jahat, dia buat, baru Allah tulis satu kejahatan. Saya tanya, layak dah kita masuk neraka Allah? Tak layak. Tapi ada di kalangan kita masuk neraka Allah. Sebab apa? Sebab dia tak nak untuk dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dah beritahu tuan-tuan satu cerita. Sebab saya lepas ni ada di masjid apa tak? Gajah apa? Kepala gajah. Kepala gajah Ustaz. Kepala gajah. Bismillah kita mau tidur boleh tu. Lepas ni ada tahdir kan? Makan lagi. Alhamdulillah. Tak. Bismillah. Boleh sebelum ini kan? Boleh lah. Jangan. Saya nak cerita pada tahun 1999 saya mengajar di Dato' On tuan-tuan. Dato' On ni dulu ni sekolah biasa. Sekarang ni nak masuk Dato' On 5A, mesti 5A, best sekali nama sekolah tu. Saya mengajar Dato' On ni sampai 99. Posting yang pertama sampai tu guru disiplin dia abang. Sebab tu saya nak abang hidayah bukan milik ustaz, milik Allah. Macam tu Nabi tuan-tuan ketika dia dakwah Abu Talib, turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah pada siapa dikehendaki. Saya masuk tu sampai guru disiplin abang. Ustaz nak masuk kelas mana ustaz? Saya kata tingkatan 5H. 5H ni A B C D E F G H. Nombor 8 Is ni nama dia harmoni. Harmoni apa? Baca tak boleh, tulis tak boleh, apa pun tak boleh. Bukan harmoni tuan-tuan. 5 hantu. Baca apa? Dia kata ustaz masuk kelas tu ustaz jaga. Ada seorang budak ustaz, dia ketua gangster sekolah kita. Ketua silat pula. Ustaz masuk, ustaz jangan tengok dia apa tak tahu ustaz. Kalau dia berjalan ustaz jangan tegur. Dia tegur ustaz, tengok dia tunggu ustaz. Kalau ustaz tengok dia buat apa tak tahu pula. Kami buat tak tahu. Rupanya pengetua pun tak berani tegur. Cikgu perempuan tak masuk kelas tu, duduk di luar lah. Jangan beri keluar sudah. Saya nak masuk kelas, ya Allah tetap tak kira hidayah milik Allah tuan-tuan. Sampai-sampai dekat pintu kelas, tengok semua senyap. Saya pijak. Bangun ketua kelas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tengok-tengoklah semua bangun, kakak gangster. Saya pun ambil beg, letak ujung mana lah meja. Letak, tengok. Belah kanan di ujung tu ada seorang budak, dia tak bangun, dia duduk atas kursi, kaki dia ada atas meja, ada lenggak tadi. Dia kata budak ni tak menyambung ni. Saya terlupa. Ustaz tu kata budak ni hang jangan tegur. Hang tegur dia tunggu hang. Kita terlupa. Hei, awak hang tak bangun, kaki awak turun, orang lain semua bangun. Dia jawab, punya suka tu. Punya suka kita darah ni. Tak hormat cikgu ni. Kita toreh pergi celapak kat dia.
Tak teringat kata ustaz, kata awak tak tahu dah. Kaki dia tumbuh. Kita celapak, dia tolak kaki. Tolak kaki dia jatuh ya. Dia bangun, dia nak tumbuk saya. Belum sempat dia tumbuk, saya tumbuk dah. Aku tumbuk dulu. Tuan-tuan tak tahu kan, kita pun dulu tahun 85 Nasrul Haq. Kan? Ada basic tu. Bila dia kena tumbuk, dia jatuh atas kursi plastik. Pecah badan besar. Pecah. Dia bangun tu, dia flying kick saya. Belum sempat dia flying